خلافيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Kitab Minhajul Abidin, insyaAllah. Minhajul Abidin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi memberi kita peluang hidup serta dikekalkan kita di dalam nikmat iman dan di dalam nikmat Islam, serta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya zahir dan batin. Ini semata-mata limpah kurniaan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadirat Allah kerana menghimpunkan kita di dalam suatu tempat, suatu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para nabi, di sisi para rasul, di sisi para malaikat, di sisi para aulia illahi salihin. Alhamdulillah, kita hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang banyak dosa, yang banyak maksiat ini, yang banyak leka, yang banyak lupa, yang cintakan dunia ini, sudi dijemput oleh Allah, diletakkan kita di dalam perhimpunan orang-orang soleh, perhimpunan, satu perhimpunan yang sangat-sangat diredai oleh orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Satu perhimpunan yang sangat diredai oleh sekalian para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini Allah kekalkan kepada diri kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat ini untuk kita sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan niat yang baik, niat yang betul, serta hati yang bersih dari sebarang jenis sifat ataupun penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat kita ambil manfaatnya dunia dan akhirat, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Paman? 175 3. Betul? Siapa sama? Sini dia orang tak ada tulis. 173. Perenggan apa? Kata setengah ulama. Ni abang ni sama muka surat dengan saya. 175. Apa mana? Mana? Dan berkata mereka itu. Dan berkata mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan berkata mereka itu, dan jikalau ada hartanya bercampur dengan harta rampasan dan tiada dapat membayar akan dia, atau rampasan yang tiada dapat mengembalikan atas empunya dan zuriatnya, maka tiada melepaskan bagi sultan daripadanya, melainkan bahawa ia sultan bersedekah dengan dia dengan harta rampasan. Ini cerita pasal apa baru ni? Hukum mengambil pemberian. Hukum mengambil pemberian daripada sultan. Dan tiada Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dengan sedekah atas fakir, dan tiada menegah fakir daripada mengambil, dan daripada makbul makna menerima akan dia, atau diizin bagi fakir pada qabul, dan iaitu haram atasnya. Maka tiba-tiba harus bagi fakir mengambil daripadanya, melainkan daripada yang tertentu daripada harta rampasan, dan haram, maka tiada harus baginya fakir mengambil baginya. Dan inilah beberapa masail, yakni beberapa masalah yang tiada dapat difatwakan padanya, melainkan dengan dibasirkan dia, yakni ditafsilkan, ada huraian, dan menceraikan dan meratakan pula padanya yang mengeluarkan daripada maksud daripada kitab ini. Maka jika dikata, yakni jika bertanya, apa engkau kata pada perhubungan pada pemberian orang pekan dan lainnya, apa hukum daripada pemberian orang pekan dan lain? Orang pekan ni mana orang duduk di bandar, orang yang berniaga. Adakah lazim kamu kembalikan? Adakah lazim wajib kamu pulangkan balik? Dan bertanya daripadanya, tanya, ni pemberian ni daripada mana? Daripada perniagaan yang macam mana? Adakah perlu tanya? Soal selidik. Dan sebenarnya telah engkau ketahui berlebih-lebih dan sedikit tilik mereka itu orang pekan di dalam berjual beli mereka itu, dan demikian lagi pemberian saudara. Macam mana hukum? Boleh tak kita nak ambil pemberian daripada peniaga? Peniaga dah faham. Orang duduk di pekan ni makna orang yang berniaga. Yang mana kita telah maklum katanya orang-orang yang duduk di pekan, yang duduk di bandar, yang meniaga-meniaga itu, sedikit tilik mereka itu dalam berjual beli. Maksud banyak di kalangan mereka yang tidak berhati-hati dengan perniagaan mereka. Ada yang ambil sikap acuh tak acuh, kadang jual benda syubhah, kadang menipu sukatan, menipu timbangan, mengamalkan riba. Macam mana tu? Nak ambil ke tidak pemberian? Boleh tak nak ambil pemberian daripada orang bandar? Ni cerita dulu lah. Sekarang ni kat kampung pun ramai orang niaga dah ni. Ni cerita orang pekan ni dulu. Sekarang ni dekat kampung dah macam pekan dah. Kampung dah macam pekan dah. Yang mana katanya adakah lazim kamu kembalikan? Adakah mesti kita pulangkan balik? Ataupun lazim bagi kita bertanya daripada soal siasat? Ni harta ambil daripada mana ni? Ni niaga cara macam mana ni? Ikut syarak ke tak ikut syarak ni? Amat tu. Dan sebenarnya telah engkau ketahui, sesungguhnya kau telah mengetahui berlebih-lebih dan sedikit tilik mereka itu dalam berjual beli. Mana sedikit tilik ni tak berhati, asalkan dapat duit, asalkan dapat duit, tak peduli, tak peduli cara berniaga tu dibolehkan ke tak boleh, ataupun tak boleh. Maka jawab bahawasanya apabila adalah zahir manusia itu ahlus salah, kalau zahir orang yang bagi kita itu, zahir pada pandangan zahir lah maksudnya,
Pada pandangan zahir, orang yang memberi kepada kita itu ahli solah. Ahli solah, apa maksud ahli solah? Ahli kebaikan, ahli kebajikan, orang soleh lah. Tak nampak yang dia tu zahirnya terlibat dengan benda-benda haram. Tengok orang yang nak bagi kita tu, yang nak bagi hadiah, nak bagi sedekah pada kita, tengok zahirnya orang baik. Tu ahli kebaikan. Dan mastur, makna tersembunyi, disembunyikan, mana tak tahu hakikat dia macam mana, tapi zahirnya nampak orang zahir nampak orang baik. Tak pernah pula tengok dia tu terlibat dengan perniagaan yang haram dan sebagainya. Maka tiada mengapa. Apa maksud tiada mengapa? Yakni harus atasmu pada makbul akan pemberiannya. Mana haruslah ambil. Kalau dia bagi, harus ambil. Bukan wajib ambil, harus. Harus ambil. Sebab nyata pada zahirnya dia orang baik. Dia orang baik. Orang semayang contohnya, tak pernah nampak dia terlibat dengan benda-benda haram. Nampak zahirnya orang baik, maka haruslah kita ambil. Dan sedekahnya, boleh ambil pemberiannya dan sedekahnya. Dan tiada lazim bertanya, tak wajib kita nak soal siasat, soal selidik. Dengan berkata sebenarnya telah binasa zaman, walaupun maknanya duduk pada zaman yang dah banyak fitnah contoh. Walaupun dah duduk pada zaman fitnah, tapi tengok orang yang bagi kita tu, yang nak bagi kita tu, tengok zahirnya orang baik ni. Jadi harus ambil dan tidak wajib soal siasat. Orang yang nak soal siasat ni, tu maknanya tu orang mengambil hukum warak. Mengambil hukum warak. Orang warak ni dia tak ambil sebarang. Dia soal selisih sampai ke akar umbi. Tu warak. Jadi orang yang nak bersifat dengan warak kena bersiap sedialah dengan kepayahan hidup atas dunia. Sebab dia tak sewenang-wenang nak mengambil sesuatu, melainkan dia kena soal sampai ke akar umbi, nak pastikan benda yang dia nak ambil, yang nak bawa masuk dalam mulut, dalam perut ni benda halal. Itu hukum warak. Tapi kalau hukum orang awam, harus ambil. Bila tengok zahir orang yang bagi tu orang baik, haruslah ambil. Tak wajib soal siasat. Maka bahawasanya yang demikian itu jahat sangka dengan demikian lelaki itu yang Muslim. Maknanya jangan berjahat jangan jahat sangka. Tengok orang tu zahir baik dah baik. Jangan kita kata ni jangan-jangan waktu dia nak bagi sedekah ni dililit serban. Punya penyangak ni. Jangan-jangan dia ni penyangak ni. Tapi hari nak bagi jamuan buka puasa ni, dia pakai serban lah, pakai jubah. Itu jahat jahat sangka. Dia buat jamuan, mari buka puasa, dia jemput. Telik dia orang baik, makanlah gila. Tak payah soal siasat. Jangan berjahat sangka. Jangan jahat sangka. Jangan bersangka-sangka. Sangka-sangka ni boleh mendatangkan fitnah. Ini sifat yang dibenci oleh Allah. Sangka-sangka inilah yang membuatkan kadang-kadang hidup kita tak tenteram, tak aman, damai. Bersangka-sangka, benda entah ya, entah tidak. Tapi bila hati kita ada maksiat, hati kita hati yang jahat, walaupun ada kebarangkalian, boleh jadi baik, boleh jadi buruk, boleh jadi elok, boleh jadi tak elok, boleh jadi positif ataupun negatif. Tapi oleh kerana hati kita ni dah negatif, hati kita ni dah memang hati tak baik, maka dia akan memilih yang tak baik.
Macam dia akan pilih yang tak baik. Dia macam tu. Tu kita boleh tahu hati kita baik ke tak baik. Kita boleh tahu hati kita baik ke tak baik. Hati kita ada akhlak ke tak ada akhlak. Hati kita ada adab ke tak ada adab. Bersangka baik itu akhlak hati. Makna kita ni orang Islam, orang mukmin, dia berakhlak zahir dan batin. Bukan zahir saja berakhlak, tapi hatinya pun berakhlak. Orang yang suka bersangka-sangka, orang yang tidak berakhlak hatinya. Hatinya tak berakhlak, tapi zahir nampak soleh. Berkopiah, berjubah, berserban. Yang perempuan bertelekung, bertudung labuh dah, berniqab dah. Tapi hati suka bersangka-sangka. Itu makna hati kita tidak berakhlak. Allah tahu hati kita tak ada akhlak. Walaupun pada zahir orang kata kita orang yang berakhlak, sebab orang tak nampak hati kita, sebab orang tak pandang hati kita, orang tak tahu hati kita, yang suka bersangka-sangka. Wal'iyadha billah min zalik. Moga Allah jauhkan. Dia bersangka-sangka ni lah mudah jadi bergaduh, mudah jadi berdengki. Orang nak buat baik, kita kata nak buat jahat. Nampak tak? Jadi itulah nafsu ni, nafsu syaitan. Nafsu syaitan. Hati kita tu bersifat mazmumah, suka bersangka-sangka. Padahal benda tak pasti. Suka ambil yang negatif, suka berfikiran yang tak baik. Sebab tu jadi kita ni diperintahkan dalam Islam, diajar supaya berfikir yang baik, fikir yang baik-baik. Kita suka fikir yang tak baik, sebab tu hati kita tak tenang. Jadi risau, sakit hati, dia keluh kesah je. Sebab kita bersangka-sangka orang lain ni semua nak buat jahat dengan kita. Mana kita nak aman? Contoh kalau saya sekarang ni, saya rasa macam tak selamat duduk dalam surau. Jangan-jangan dia orang ni kan pakat-pakat pukul saya ramai-ramai. Apa pula Abang duduk macam tu. Siap ni orang, memang saya kena ni kan ni. Dah sangkaan jahat tu tadi membuatkan saya jadi tak aman, tak tenteram. Jadi hati saya yang bermasalah. Sebab tu orang kalau kita nak hidup yang tenang, hati yang tenang, buang segala sifat yang dibenci oleh Allah. Orang buat jahat pun kita takkan rasa keluh kesah. Orang kalau buat tak elok pun kita tak ada rasa keluh kesah. Kalau hati kita ada akhlak yang Allah suruh. Tapi kalau tak ada, habis. Orang buat baik pun kita sangka jahat. Hati kita ni tidak berakhlak, tidak baik tak ramai orang ambil perhatian pasal hati. Tak ramai. Tak ramai orang yang nak memikirkan tentang hati, kelakuan hati. Banyak kita mengambil berat tentang yang zahir. Zahir nak cantik, nak lawa, nak wangi, nak kemas, nak nampak positif. Tapi hati kita buat tak tahu. Hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan najis. Penuh dengan dosa, dengan najis. Jadi hakikat kebahagiaan dan ketenangan itu adalah daripada hati yang bersih. Barang siapa hatinya bersih dari sebarang penyakit, sama ada dia kaya ataupun dia miskin, tetap dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan rasa bahagia, dia akan rasa tenang walaupun dia fakir miskin. Apatah lagi kalau dia orang kaya. Hati. Berbanyak orang ada harta bunuh diri, terjun bangunan, terjun jambatan. Tapi duit ratus-ratus ribu, juta-juta. Apa yang menyebabkan dia buat keputusan macam tu? Hati ada. Hati dia. Baik. Jadi jangan sangka yang bukan-bukan. Tengok orang tu zahirnya baik, ambil lah, harus hukumnya.
Ada pun hakikatnya kalau ditipu, dia bermuka-muka, itu urusan dia dengan Allah. Kita belasah je lah bubur lambuk yang dia bagi tu. Bubur lambuk yang dia bagi tu kita belasah je lah. Dia yang dipertanggungjawabkan. Kita tak, kita sangka baik dengan dia. Dia bagi bubur lambuk, kita belasah je lah. Dia buat jamuan Ramadan, buka puasa iftar, kita pergi lah. Kecuali terang-terang dia tu buat benda haram, itu lain. Ini tak ada nampak pun dia buat benda haram. Maka bahawasanya demikian itu jahat sangka. Kita jahat sangka, semayang jahat sangka kita. Quran baca tadarus, sangka jahat tak habis-habis. Dah pergi haji, dah pergi umrah, sembahyang, qiyamul lail, tadarus, solat fardu, tutup aurat, tapi sangka jahat, sangka. Itu masalah hati kita. Allah, kena risau ni, kena bimbang. Kalau kita ada hati macam tu, kena risau, ya Allah, selamat kalau aku ni, hati aku ni tak elok, hati aku ni tak baik, ya Allah, suka sangka yang bukan-bukan. Beri taufik, ya Allah, rezekikan akhlak yang baik dalam hati aku ni, supaya aku kau redai, ya Allah. Jadi maka bahawasanya yang demikian itu jahat sangka. Dengan demikian laki-laki itu yang muslim, tetapi yang bahkan hendaklah ia membaikkan sangka dengan segala muslimin di seluruh tempat. Sangka baik pada orang lain dan bersangka jahat pada diri sendiri. Itu sifat orang soleh, sifat akhlak orang soleh. Hatinya suka bersangka baik dengan siapa pun, dan dia sentiasa bersangka jahat pada dirinya sendiri. Itu akhlak orang soleh. Kalau kita nak jadi orang soleh, kena ada hati macam tu, suka sangka jahat pada diri sendiri dan suka sangka baik pada orang lain. Dia nampak zahir benda jahat pun dia cuba cari yang baik. Dia cuba cari yang baik. Walaupun zahir nampak benda tu maksiat, tapi dia cuba cari yang baik. Mesti ada benda baik kat orang ni. Kita dah yang baik, kita selak cari yang jahat. Kita terang-terang nampak elok dah, kita tak nak tengok yang tu. Kita cari apa maksiat dia ni buat ni, apa salah dia ni, apa dosa dia buat ni. Itu kita, hati kita, akhlak kita, hati kotor. Hati kotor, tak padan dengan semayang, tak padan dengan tahajud, tak padan dengan haji, tak padan dengan hajjah, tak padan dengan sedekah, tak padan dengan puasa, tak padan dengan kuliah, tapi hati suka duk sangka jahat dengan orang. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan sempat kita baiki hati kita ni sebelum kita mati. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Allah tak suka orang suka sangka-sangka ni. Allah tak suka. Allah benci orang yang suka bersangka-sangka. Walau dia kuat semayang pun, tapi dia jenis orang suka sangka-sangka yang bukan-bukan. Allah tak suka dia. Allah tak redha kita. Allah tak redha hamba yang macam tu. Dia tak ada akhlak, hati tidak berakhlak. Na'udzubillah. Kemudian ketahui olehmu barang yang iaitu asal berbicara ini, dan iaitu dua perkara. Salah satu daripada kedua hukum syarak dan zahirnya, dan keduanya hukum wara' dan haknya. Maka hukum syarak itu bahawasanya harus engkau mengambil barang yang datang akan dikau daripada orang yang zahirnya salah. Jadi hukum syaraknya kalau barang yang datang tu, mengambil barang yang datang kepada kita tu daripada orang yang zahirnya baik, harus ambil. Tak payah nak tanya-tanya soal siasat, buka file semua.
Tak payah. Hukum syarak boleh ambil. Dan jangan kamu tanya akan dia. Jangan tanya-tanya, ambil lah. Melainkan bahawa yakin bahawasanya ini barang tu rampas ataupun haram dengan tertentu diri harta itu. Melainkan kita yakin bahawasanya barang yang dia nak bagi pada kita tu barang curi contohnya. Yakin barang tu barang curi, barang tu barang rompak. Ataupun barang tu haram, maka itu tak boleh ambil. Tapi kalau tak nyata, tilik orang yang bagi tu baik, orang ni nampak bagus, baik, orang haruslah ambil. Itu hukum syarak. Mana tak berdosa dia ambil. Dan hukum warak bahawa tiada engkau ambil akan sesuatu daripada seorang hingga dibicarakan daripadanya. Maksud dibicara ni, hingga kau soal selidik, kau soal siasat daripadanya, daripada orang tadi tu. Kena peksa. Sehingga bicara, makna sehalus-halus. Ini mana dapat? Ni barang mana datang? Ni niaga apa? Niaga macam mana? Dia tanya semua soal siasat. Itu hukum warak. Itu hukum warak. Baguslah tu. Maknanya dia hati-hati, maknanya dia takut terambil benda yang haram. Sebab tu dia soal selidik. Sebab takut terjebak dengan benda haram. Baguslah tu. Siapa dapat buat macam tu, baguslah. Tapi susahlah sikit dia. Susahlah dia nak dapat sesuatu. Soal tu. Kalau tak nyata halal, dia tak ambil. Dia takut benda haram. Sehingga habis periksa ni habis soal siasat. Maka menuntut yakin bahawa tiada syubhah padanya sekali-kali. Sebab apa dia soal siasat tadi tu? Kerana takut terambil benda yang syubhah ataupun yang haram. Dan suatu hal, dan jika tiada, dikembalikan dia. Mana kalau dah soal siasat tak nyata benda ni halal, maka pulangkanlah balik. Itu hukum warak. Itu hukum warak. Siapa yang nak beramal dengan warak, silakan. Dan jangan pula melarang orang yang nak mengambil hukum syarak. Saya nak contohlah, saya nak mengambil hukum warak, lalu saya tak ambil benda tu, sebab saya tak puas hati lagi, tak dapat jawapan pasti lagi benda ni halal ke tidak. Jadi saya tak ambil. Tiba-tiba abang-abang, kakak-kakak ni ambil. Saya kata, jangan ambil ni, tak boleh, haram ni. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab ada hukum syarak kata boleh ambil. Cuma kita nak memilih hukum yang lebih berat untuk diri kita supaya kita lebih terjaga. Ada hukum warak. Orang yang warak betul-betul ni, dia bukan dalam bab tu je dia soal selidik cari benda haram. Ni yang dalam ni. Ni yang dalam ni pun dicari, diselidik dalam hatinya ada tidak benda haram. Jangan dalam bab makan minum je. Jangan dalam bab makan minum ni, air mineral ni mana ni? Nak bagi saya minum. Ni syarikat mana ni? Ni. Tak dapat jawapan. Lagi tak ada jawapan, saya tak nak minum air ni. Dia tak ada minum. Contohlah, bukan main jaga saya, Kau main jaga takutlah jadi orang kata warak ni. Tapi hati saya hasad ada, dengki ada, dendam ada. Tak jadi. Dia kena zahir zahir batin. Jangan warak bak zahir je.
Bab batinnya tak warak. Zahir warak bukan main lagi. Baguslah, bukan kata tak bagus. Cuma jangan kita hanya nak menuntut warak zahir, tapi kalau zahir ni kita soal selidik sehabis-habisnya, tak konon-konon takut terambil, termakan, terminum benda haram, tapi sifat yang haram dalam hati kita, kita tak cara mana. Kita buat tak peduli. Tak pernah cari pun dalam hati aku ni ada hasad ke tidak. Ada tak dalam hati aku ni sifat-sifat yang haram? Ada tak dalam hati aku ni sifat yang haram disimpan dalam hati? Ada tak? Tak pernah kita selidik. Tapi kalau dalam bab makan minum kita soal selidik utama. Bagus. Tapi kalau yang dalam ni tak soal selidik, itu tak bagus. Maknanya kita tak adil lah. Kita tak adil. Kita tak adil. Kita hanya nak menjaga zahir daripada benda haram, tapi tak nak menjaga batin daripada benda haram. Kena dua-dua. Kena dua-dua. Ni cari dalam hati kita. Apa penyakit hati aku ni? Ada tak dendam dalam hati aku? Ada dendam tak? Dendam ni haram. Ada tak dalam hati aku dendam? Cari selidik. Cari ada tak dendam? Lepas tu cari yang lain pula. Ada tak dalam hati aku sifat suka bersangka-sangka? Cari dalam hati kita. Ada tak? Cari ada tak? Kalau ada wajib buang. Wajib buang. Tapi sebelum mencari kena kenal dulu. Kalau tak kenal macam mana nak jumpa cari tak kenal boleh jumpa tak cari? Taknya jumpa. Saya nak cari orang dekat ni. Saya nak cari orang dekat Taman Desa Bayu. Tapi saya tak kenal pun orang tu. Jumpa tak agak-agak? Saya nak pakcik, saya ada nak cari orang dengan pakcik. Siapa? Taklah, saya pun tak pasti mana nak cari taknya jumpa lah. Pakcik tu pun tanya, orang ni macam mana rupanya? Tinggi ke rendah ke orang dia? Entahlah, saya pun tak pastilah orang yang saya cari ni. Nama dia apa? Pun dia tak pasti nama dia. Sifat dia gemuk ke kurus ke? Entahlah. Agak-agak jumpa tak? Habis masa je lah. Orang dah azan kita tak balik ni. Orang nak buka puasa kita tak habis cari. Maksudnya kalau kita nak cari kena kenal dulu. Kalau kita nak cari penyakit hati, kena kenal dulu penyakit hati tu. Yang nama dengki tu macam mana? Yang nama dendam macam mana? Yang nama sangka jahat macam mana? Yang nama ujub riak macam mana? Yang nama cinta dunia macam mana? Akan kenal tiap-tiap benda tu tadi. Baru boleh cari dalam hati kita. Kita tak kenal. Sebab tu bila kita cari, kita kata tak ada. Sebab tu bila suruh cari maksiat hati, kita cari tak jumpa. Kita kata tak ada. Rupanya tak kenal. Bukan tak ada, tak kenal. Tak pernah nak ambil nak belajar kenal benda-benda tu. Lepas tu mengenali sifat-sifat haram dalam hati tu hukumnya wajib kenal sifat-sifat jahat dalam hati. Wajib kenal supaya boleh cari dan buang. Kalau tak kenal, kita tak boleh cari dan tak boleh nak buang. Itu sifat haram ada dalam hati. Sifat haram ada dalam hati. Ujub, kagum dengan diri sendiri, kagum dengan amalan sendiri. Benda haram. Dan diperezakan sehingga maka menuntut yakin bahawanya tiada syubhat padanya sekali-kali dan suatu hal, dan jika tiada dikembalikan maka sebenarnya diriwayatkan daripada Sadiq Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya sahayanya mendatangkan dengan laban. Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Satu masa hamba sahaya dia bawa laban. Laban ni apa? Susu masam. Susu masam, yogurt. Yogurt sedap yogurt yogurt sedap.
Kita mula-mula tak makan yogurt ni. Habis masa pergi kat sana dulu sekejap kan. Kata apa dia orang ni makan ni? Bak rasa, tak boleh makan. Orang main masam ni. Dalam bekasnya tu. Murah je. Banyak ni. Bukan main sedap. Tapi tak boleh makan lah. Memang ori punya. Tak ada campur. Lepas tu dia kata, ni budak-budak ni dia ajar. Ni letak perisa ni dulu. Tak perisa anggur. Tak perisa oreng. Lepas tu kacau, baru ni makan. Bila dah campur tu rasa macam yang jual kat supermarket. Habis satu baldi tu, belasan seorang. Yogurt. Jadi, satu hari bawa datang Laban. Maka meminum makan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi minumlah Laban tadi tu, susu masam tadi tu. Maka bertanya sahayanya itu. Tiba-tiba hamba sahaya dia bertanya, adalah aku apabila aku datang akan dikau, makna apabila aku bawa datang akan dikau dengan sesuatu, yakni wahai Sayyidina Abu Bakar, bertanya engkau akan daku. Selalu kalau aku bawa apa-apa dekat engkau, kau pasti akan soal selidik dulu. Kau akan tanya, kau akan soal, kau akan periksa daripada mana datang benda ni. Selalu. Jadi kali ni sahaya dia tengok Sayyidina Abu Bakar tak ada tanya, terus makan ni. Dan tiada bertanya engkau daripada Laban ini. Tapi hari ni susu ni kau tak ada tanya ke terus makan? Maka berkata ia Sayyidina Abu Bakar. Dan apa kelakuan ceritanya? Kalau mudah bahasa kita, cuba kau cerita sikit. Cuba cerita sikit, wahai sahaya, cuba cerita sikit pasal Laban yang aku dah makan tadi, minum tadi. Maka berkata ia hamba sahaya tadi, aku jampikan aku jampikan satu kaum dengan jampi jahiliyah. Mentera jahiliyah. Dia jampi dia menderem. Maka diberi akan daku ini Laban. Makna Laban ni tadi sebagai upah yang diperolehi daripada jampi jahiliyah. Kalau ru'yah lain. Kalau ru'yah tak apa. Ini jampi je diguna. Dia sebut nenek moyang entah apa benda tak tahu. Nenek, datuk, cucu, tumpang kencing. Apa kejadah minta tumpang kencing kat nenek tu? Tu semua jahiliyah punya perangai lah kita. Pergi kencing, nenek, cucu tumpang kencing. Lagi sukalah puak-puak tu. Kan ke Islam dah ajar baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini cucu nak kencing ni tak boleh tahan. Cucu tu kenapa nak minta izin dengan nenek tu? Nenek tu entah ada tidak kat situ. Adakah kalau cakap macam tu serta i'tiqad si nenek tu tadi tu, si jin tu tadi tu, si setan tu tadi tu, si penunggu gua tu, si penunggu yang duduk kat pokok tu ada kuasa memberi mudarat pada diri kita, maka rosak akidah kita. Rosak akidah, jangan main-main. Orang dulu memanglah dulu orang payah nak mengaji, jauh nak mengaji zaman dulu. Dia terbawa-bawa amalan macam tu. Nenek nak cucu tumpang kencing. Dia kata tumpanglah engkau. Cabut lari gitu tak jadi kencing gitu. Baru kita tahu. Bacalah doa. Baca doa. Minta berlindung daripada syaitan. Ini minta berlindung, mintakan nenek tu apa kejadah. Lagilah bangga si setan tau. Kenapa tak?
Bila kita i'tiqad setan iblis tu boleh memberi mudarat, tu yang nama khurafat namanya. Tu khurafat namanya. Tu yang jamu-jamu tu kan. Duk jamu-jamu tu. Jamu-jamu. Kalau tak jamu nanti sekarang projek tak jadi. Jamu dulu. Rosak akidah. Rosak akidah. Jadi jangan buang nenek tu. Buang nenek tu. Buang jauh nenek tu. Baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Paling tidak. Ini kita yang dikoni kalau aku tak, ni sekarang tak minta berlindung, tak minta izin dengan nenek ni memang bengkak ni sekarang ni. Buang je jauh. Tu amalan dulu-dulu orang tak ngaji. Kita dah belajar, baca doa lah. Moga Allah tutup pandangan mata-mata setan iblis daripada memandang kita, melihat kita. Satu, baca doa tu Allah tutup pandangan mereka, tak nampak kita. Maka memuntahkan dia Abu Bakar. Jadi bila dah dengar cerita Laban tu tadi, ambil daripada upah jampi jahiliah manderum tadi, lalu Abu Bakar memuntahkan, keluar balik. Maka berkata, ya inilah kuasa kau. Maka barang yang ada dalam uratku, maka engkaulah yang memadakan dia, ya Allah. Makna ya Allah, ini yang sekadar yang aku mampu nak keluarkan, ya Allah. Makna aku jolok dekat aku ni setakat mana yang muntah ni, ini yang aku kuasa nak buat, ya Allah. Ada pun saki baki benda ni tadi yang duduk dalam urat aku ni, duduk dalam badan aku ni tadi, yang lah termasuk lepas ke dalam tu, itu aku berserah kepada engkau lah, ya Allah. Agak kau ampunkanlah. Sampai macam tu sekali warak ni. Sampai macam tu. Yang dia muntahkan. Dia keluarkan balik. Sebab tu lepas dia berdoa minta ampun kepada Allah. Dia kata ini sahaja yang aku kuasa. Maknanya aku kuasa keluarkan ni, muntah yang ni. Ada pun yang lain lebih dah masuk lepas ke dalam tu, aku serah kepada engkau, ya Allah. Mudah-mudahan kau memadalah, ya Allah. Maka ini kelakuan menunjukkan di kau atas wajib bicarakan daripada barang yang telah terdahulu atasnya, jika ada bagimu tilik pada warak dan haknya warak. Maka inilah kalau orang nak bersikap warak, dia kena macam tu. Dia kena soal selidik. Selagi tak puas hati benda tu halal, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh ambil. Makna kalau akhir zaman ni ada orang macam ni, Masya Allah, hebat lah tu. Zaman fitnah macam ni, dia boleh bersifat warak juga, hebat. Orang-orang pilihan Allah lah tu. Orang-orang pilihan Allah lah tu, diberi taufik. Baik. Kita mula tadi berapa? 10.30 10.05 minit tadi kita mula. Ni dah pukul 11. Sekejap macam baru baca je. Tak apa, sikit lagi Maka jika kau kata maka adalah warak ini menyalahi syarak dan hukumnya syarak. Tiba-tiba kalau ada orang kata soal siasat, soal selidik macam tadi itu merupakan benda yang menyalahi syarak dan hukum syarak, maka ketahui olehmu bahawasanya syarak itu dihantar atas kemudahan. Hukum syarak tu Allah Ta'ala perintahkan untuk memudahkan kita. Dan kerana yang demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu lil hanifiyyatis samhah, dibangkitkan aku, diutuskan aku dengan agama hanifiyah. Apa maksudnya? Yakni agama kemudahan, dan samhah yakni memaafkan, bertoleransi. Tu agama ni. Agama Islam ni mengajak kita, memerintahkan kita supaya suka memaafkan, suka bertoleransi, jangan memayahkan. Tapi kalau dia pilih nak warak, itu
Maknanya itu terbudi, dan wara' itu dihantar atas payah dan memeliharakan seperti barang yang dikata orang pekerjaan itu atau orang yang muttaqi, orang yang takut kepada Allah terlebih picik, terlebih sempit, terlebih sukar daripada akad 90, yakni akad 90. Apa maksud dia tu? Kemudian warak itu daripada syarak pula. Warak tu adalah cabang-cabang daripada syarak juga. Warak tu cabang-cabang daripada hukum syarak juga. Kan macam hukum-hukum lain. Macam hukum-hukum lain. Kan ada khilaf ulama. Contoh dalam bab niat, contoh. Dalam bab keikhlasan. Untuk orang awam beribadat untuk menuntut pahala, hukumnya harus dipanggil ikhlas juga. Tapi kalau nak ambil yang lebih berat lagi, tak boleh. Kalau nak beramal, nak pahala, tak masuk lagi. Dia kena beramal semata-mata nak redha Allah. Jangan harap-harap pahala. Sebab pahala-pahala tu urusan Allah. Tapi kita yang nak duduk martabat A tadi, ikhlas A tadi tu, buat semata-mata kerana Allah suruh, tinggalkan sesuatu semata-mata sebab Allah larang, dan harap Allah redha, bukan harap pahala, bukan takut neraka. Jangan pula mempersenda dan memperlekehkan orang awam yang berniat untuk mendapat pahala. Jangan. Janganlah, sebab dua-dua ni ada dalam syarak. Dua-dua ni dalam syarak. Beramal kerana nak syurga pun dalam syarak juga. Beramal nakkan pahala pun ada dalam syarak juga. Makna dibenarkan dalam syarak juga. Beramal kerana nak redha Allah pun ada dalam syurga, dalam syarak juga. Dia bukan benda yang dilarang maksudnya. Bukan benda yang dilarang. Contoh redha. Redha ada dua. Redha yang wajib dan redha yang tidak wajib. Redha yang wajib dan redha yang tidak wajib. Orang yang hebat-hebat, redha dia redha yang tadi, nombor satu. Sehingga segala kesusahan, kepayahan, balak, sakit yang menimpa dirinya, sedikit pun dia tidak merasakan kesakitan. Ini golongan ni payah nak jumpa. Sakit pun dia kata tak sakit. Susah pun dia tak rasa susah pun. Tu tinggi martabat redha-Nya dengan Allah. Hebat cinta dia dengan Allah tu, sampai Allah bagi sakit tu dia tak rasa sakit. Dia tak rasa sakit pun. Dia tak rasa susah pun, padahal susah. Tapi dia tak berasa susah tu. Sebab dia hebatnya cintanya kepada Allah. Sebab hebat cinta dia tu, sampai tak berasa sakit. Padahal sakit, orang tengok dia bukanlah punya susah, bukanlah punya sakit, tapi Tuhan punya diri berseronok-seronok rupanya dengan sakit, dengan balak yang Allah bagi. Tu redha. Tak rasa sakit kan? Macam kita dah cerita hari tu, orang kena sebat lah. Dia jatuh cinta dengan orang istana, lalu dia ditangkap. Dia cinta sangat-sangat dengan orang istana. Lalu bila raja tahu, kau berani kau ni. Nak tackle aku punya anak. Raja tahu lalu raja tangkap dia. Hukum sebat ke dia. Dalam miskin, orang kampung miskin, apa kedana, kau jatuh cinta pula dengan anak aku, puteri aku ni. Kena tangkap ni, kena sebat dia. Kena sebat beratus kali. Tapi dia diam. Diam dia, tak berbunyi dia. Lepas tu dia kena sebat tu, tak berbunyi dia. Lalu orang tanya, kenapa kau tak mengadu sikit tu waktu kau kena sebat tu? Dia kata, macam mana aku nak mengadu sakit kekasih aku ada depan mata waktu aku kena sebat.
Macam mana aku nak rasa sakit sebab kekasih aku ada depan mata? Nampak tak hebatnya cinta dia sampai sakit pun itulah orang yang contoh orang hebat-hebat sisi Allah. Tapi pada kita tengok susahnya lah hidup, sempitnya lah hidup, teruknya lah sakit dia, tapi Tuhan empunya diri tak berasa pun. Jadi yang ni redha tahap ni tidak diwajibkan, sebab tak semua orang boleh naik tempat tu. Tak semua orang boleh dapat rasa cinta kepada Allah sampai macam tu. Kemudian redha yang kedua, yang wajib ada pada setiap kita. Ni wajib. Ini tak dapat tidak. Semua kena ada ni. Ni redha yang ni. Maknanya kalau sakit, rasa sakit. Kalau susah, rasa susah. Tapi mulut dan hatinya tidak terbit pun perkataan yang dibenci oleh Allah. Sakit, tapi hati tak ada merungut apa. Dia rasa sakit, dia rasa susah, tapi hati tak ada berjahat sangka dengan Allah. Kenapalah kau takdirkan aku macam ni? Tak ada. Kenapalah kau uji aku macam ni? Tak ada keluar benda tu daripada hati. Bahkan mulut dia tak ada. Kita bila Allah uji dengan bala, mulut kita tak cukup dengan hati kita, membebel, merungut, berjahat sangka dengan Allah, keluar pula dekat mulut kita, terjemahkan pula dengan mulut kita, silat-silat dengan sumpah seganah, dengan maki hamun, na'udzubillah. Jadi itu redha yang wajib. Kalau sakit, rasa sakit. Kalau payah, rasa payah. Kalau susah, rasa susah. Tapi mulut tak keluar perkataan yang haram, hati tidak terlintah benda haram terhadap Allah. Itu redha yang wajib. Kalau tak ada tu berdosa kita. Kemudian wara' itu daripada syarak pula keduanya pada asal yang satu, tetapi bagi syarak itu dua hukum harus dan hukum afdal, lagi ahwat, yakni yang amat memeliharakan. Mana syarak ni masuk dalam kata hukum ahwat, mana hukum yang terlebih memelihara, yang terlebih menjaga wara' tadi. Maka yang harus dikatakan bagi hukum syarak dan afdal itu dikatakan hukum ahwat, yakni memelihara. Kan dikatakan hukum wara', maka keduanya serta perbezaan keduanya itu pada asalnya sama je. Maka faham olehmu dapat petunjuk. Maknanya hendaklah kamu fahamkan masalah ni. Mudah-mudahan kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tuan pengarang kitab Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah taala terima segala amal ibadah kita, khususnya dalam bulan Ramadan. Walaupun puasa kita tak sempurna seperti yang Allah perintahkan, tapi kita harap dengan belas kasih sayang Allah terima amalan kita yang bercampur-campur dengan maksiat ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, orang yang banyak berbuat baik kepada kita, orang yang tak buat baik dengan kita pun, semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala kebaikan, kebajikan yang berlipat-lipat kali ganda. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadah, diluaskan rezeki yang halal, serta diberi keberkahan pada rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan daripada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita, beri taufik kepada kita untuk kita berusaha bersungguh-sungguh mensucikan hati kita dari sebarang jenis penyakit yang haram ada dalam hati. Dan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin. Mudah-mudahan
Allah rezekikan kepada kita semua bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Taala hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan makin kita belajar, makin kita takut kepada Allah, makin kita malu kepada Allah, makin kita risau dengan diri kita, makin risau dengan maksiat kita. Bukan makin banyak nampak aib dan dosa orang lain. Wal'iyadzubillahi min zalik. Cukuplah sekadar itu. InsyaAllah jumpa lagi lah minggu hadapan. Mudah-mudahan. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan kepayahan, dengan sakit, mudah-mudahan diberi kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan jalan-jalan kelepasan, jalan-jalan keluar dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faghfir ahlana wa qurrati lana fi dinina ma ahli qudri wa unsa wa dhakara sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama. Jom mori-mori. Meh kita mori pula. Jom mori apa ni nak pergi tengok ni. Meh kita pergi tengok Abang Zack, Abang Zack. Meh kita tengok mori apa ni apa mori ni. Apa man? Nasi lemak. Nasi lemak apa? Jangan diajak Jangan diajak. Abang Man, tadi berapa? Tadi berapa? 3 Nah. 30 dirham, 20 dirham. Beliau masih Semoga perniagaan Abang Man bertambah maju, barakah, jadi jutawan yang baik hati. Itulah kawan-kawan semua yang berniaga, mudah-mudahan diberi kemajuan pada perniagaan, diberi keberkahan pada perniagaan, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat rehat, selamat menjalankan aktiviti di malam-malam Ramadan. Baik. Baik. Undur diri dulu. Bismillah. Siapa yang hadir, terima kasih. Siapa yang hadir, terima kasih. Boleh. Selamat beransur. Makan ubat. Itulah tu. Ubat ni memanglah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih doa. Saya dah minum air asam Jawa lah. Tidur cepat nanti instansi dah.
Nasi lemak telur bulat. Bang niaga kan? Ini ustaz Ana dapat datang kat situ sebab jauh sangat. Ustaz tak dapat baik. Tak apa. Ha. Satu Ahad. Kinsalan Sufi. Jim biasa. Tak ada lah masalah. InsyaAllah. Abang Zaid, Moreh apa ni? Nak tengok dia orang ni hidang apa ni? Dia orang punya moreh ni, Masya Allah. Ni apa bang nama ni? 15 balang. 15. 14 juga. 15 jenis. Itu saya yang terlupa lain. Ni kuih-kuih je ni, makan kuih-kuih ni. InsyaAllah. Ayam laku tengok. Semua tadi saya tengok habis balang ni. Baguslah, dia mula-mula dulu dia menjaga 3 balang, tak silap. 2 ke 3 je. Tapi baguslah, alhamdulillah. Banyak untung jual air. Betul lah, modal kecil kan. Modal kecil orang kan. Ya, jual air ni modal kecil. Sebab dia kalau air gula dengan tu je rasa. Wah, kuih gaya dah keluar. Kalau Ada kuih gaya ah. nampak air ni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sallallahu alaihi. Suasana. Ambil raso-raso. Kalian semua sihat kawan-kawan semua sihat semoga kalian sihat walau di mana kalian berada. Buat dia bang, kau buat. Dan kalian sihat semua. Jangan lupa doakan saya. Doakan ahli keluarga saya dan isteri saya. Nanti tahun depan kita berniaga kan? Tahun depan kita berniaga tak? Tapi seminggu 4 hari lah. tapi jual 4 jenis cukup lah. 4 hari je. Satu Sebab Ahad memang orang ramai. 3 hari Ahad ni tu je. 3 hari Oh, cuti. 3 hari outstation. Hari Isnin sampai Jumaat ni kurang sikit lah. Bang, saya nak kerja tapi satu hari tak nak kerja. Nak kerja hari biasa. Tapi sebenarnya maksudnya satu Ahad tu kan, kalau daripada pukul 5 sampai berbuka tu tak berasa, rasa sekejap sebab orang pergi kita dah sibuk ni tu. Berhenti juga Nagoi 9. Tak bayang kan. Ramai orang jual air kan. Tapi air pun habis je. Dia pun habis, ni betul. pun habis je. Salam Laku air. Air jangan buat pasal lah. Ni puas ni panas Masya Allah. Sihat sihat semua kawan-kawan. Pemakanan ni apa ni? Kopi wo Kopi wo. Jemput minum. Jemput makan kuih raya ni, ada kuih raya ni apa ni? Apa lagi? Ada bubur bubur caca. Caca marbah. Jagung. Kalian dah murid belum? Try petua Ana Ustaz. Perahan limau kasturi campur kicap. Betul. Hari tu dah try hari tu. Tapi itulah sekarang sampai kat rumah terlupa lah kicap apa pun semua. Macam-macam ke kawan bagi petua ni. Satu pun saya tak boleh. Betul-betul hari tu saya ada try. Bila saya kena teruk sikit hari tu. Saya try. Alhamdulillah. Kicap campur dengan apa? Limau. Limau nipis ke limau kasturi kan? Jangan campur air. Syukran. Thomas. InsyaAllah. Terima kasih ilmu tu, petua tu. Nasi lemak. Dah zaman. Pernah makan nasi belum? Muhammad Dek. InsyaAllah selamat rehat semua. Selamat berehat. Oh, madu lebah. Ada minum madu lebah tu, ada minum.
Kono kopi lagi kuih lah batuk. Tak apa. Saya niatkan ubek ni. Bazat saya niatkan ubek. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bengat ubi kayu. Baik, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masing-masing. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Malam besok. Malam besok kat mana? Bidar Palma. Ya, Bu. Malam besok Bidar Palma. Terima kasih.